Baik, seterusnya para penonton, kita nak berhenti berehat seketika dan selepas ini kita akan bersama dengan pemenang ASA selepas ini. Pemenang bagi kategori penyampai berita TV terbaik dimenangi oleh Hazel Desmond, Berita Perdana TV1. Rasa macam bermimpi. Saya berdiri di sini kerana ada pasukan dan kru berita yang hebat di RTM. Dan terima kasih kepada juri Anugerah Sri Angkasa dan juga Kementerian Komunikasi kerana terus mengiktiraf peranan penyampai berita di Malaysia. Terima kasih. Penyampai berita radio terbaik, Peter Carlos, berita bahasa Inggeris, Trax FM. Wow, dua daripada pemenang Anugerah Sri Angkasa bersama dengan kita pada hari ini dan saya rasa macam nak serahkan saja pengacaraan kepada mereka. Kalau Terence rasa macam tu, saya rasa saya keluar je lah. Sebab saya yang paling junior di sini ya. Tapi saya turut rasa bangga dan juga rasa turut bergembira berada di sini sepentas bersama dengan senior kita. Selamat pagi, Hazel. Selamat pagi Sufi, selamat pagi Terence. Dan juga Peter Carlos. What's up, Peter Carlos? Ya, Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Congratulations. Thank you so much. Memang saya rasa macam bangga sebab bila lama dalam industri dan dalam keadaan yang sebenarnya tak disangka-sangka, Hazel. Betul. Tiba-tiba menerima anugerah pada malam itu dengan keadaan muka yang sangat terkejut. Tapi yang penting adalah sangat cantik. Mungkin boleh kongsikanlah momen itu ketika menerima anugerah itu. Sangat terharu sebenarnya dengan pengiktirafan yang diberikan. Tetapi apabila yang membuatkan saya lebih terharu ialah apabila menerima banyak ratusan mesej tahniah dan sokongan dan juga perkongsian kegembiraan. Tak kiralah sama ada melalui mesej persendirian dan juga media sosial di Instagram dan sebagainya. Sampai hari ini pun ada masih banyak lagi mesej yang tak terbalas. Ya, dan ratusan mesej itu saya kira satu trofi paling berharga buat saya sepanjang kerjaya sebagai penyampai berita TV. You deserve it, Hazel. Memang terima kasih, Terence. Luar biasa kerjaya anda dan seorang rakan yang kerjanya lebih kurang hampir dengan kerjaya saya adalah Peter Carlos. Peter Carlos Amin berasal daripada skop kerja ataupun bidang kerja yang macam samalah. Ya, hampir sama. Kita pernah buat acara pentas dan Carlos juga pernah menjadi penyampai radio di Langkawi FM dan sebagainya. Dan dari bawah sehingga mencapai tangga kejayaan terbesar ini. Boleh Carlos kongsikan sedikit tentang rentetan kejayaan Carlos selama ini? That's a tough one. Panjang Panjang cerita. 5 minit tak You got the hair to tell the story, man. It's all grey. Masa saya kenal dia semua hitam. Okey. Sekarang saya dalam era Jurassic. Tapi suara tak Jurassic ya. Suara tak Jurassic. Yes, itu paling penting. Suara klasik. Betul. Suara. Okay, talking about suara. Kita bermula dengan tu. Ini adalah satu anugerah dari Allah. Alright, it's a talent that He has given me. So I can't deny it. And I thank Him so much. Saya tidak sebenarnya ingin menjadi seorang penyampai. It happened by chance. Saya datang sini pun sebab diminta oleh Menteri Penerangan pada masa itu, iaitu Datuk Seri ataupun sekarang Tan Sri Zainuddin Maidin, Tan Sri Datuk Sri Zainuddin Maidin arwah. Allahyarham. Okay, Allahyarham. So I came here tahun 2007 dari Langkawi. Okey. Dan di sini dalam bidang Trax sebagai juru hebah
radio dan juga penyampai berita radio. Dan semasa itu juga berlatih untuk menjadi seorang penyampai berita TV pada waktu yang sama. So boleh kata saya menyampai berita radio sejak tahun 2007 sampai sekarang. Dan saya memang suka ataupun boleh kata passion untuk berita masih berada dalam jiwa saya, walaupun dah dinosaur dah. Tak nampak macam dinosaur. Macam dinosaur. Dan I would say pengiktirafan ini bukan yang saya mahu, tetapi diterima. Saya tidak akan mencalonkan diri saya, tapi bos saya yang ada hari ini pun ada di sini, Puan Nurizan. Terima kasih bos. Because of her, I've got this. Tahniah Carlos, dan Carlos ni kita susah nak bagi dia congratulatory remarks di media sosial sebab dia tak ada media sosial. Tapi sekarang kena buka Carlos. Ya, kena buka. Kena terus memberi inspirasi kepada golongan lebih muda, generasi baru. I spent hampir 2 jam untuk balas dalam Facebook sebab isteri saya yang paksa yang dia share lagi, dia tag lagi. Alamak. Sekejap sini, sekejap sana, dari semalam sampai pagi tadi masih sambung. Wow, tak sempat selesai lagi. Tak habis lagi. Tahniah. Kita bergerak ke Hazel pula. Jalan kerjaya yang berbeza dengan Carlos mungkin. Ya, seperti ramai yang tahu, saya sebenarnya berasal dari Sarawak. Seorang model kan dulu? Bukan, itu maklumat yang tak berapa sahih. Ya. Kalau nak diimbas kembali pada tahun 2009 sebenarnya, pada ketika itu saya dari Kuching, Sarawak, saya terbang ke Kuala Lumpur, naik kapal terbang pada pukul 7 pagi untuk hadir ke uji bakat program penyampai ikon pada ketika itu yang berlangsung di Ibu Negara. Hadir ke uji bakat tersebut selama beberapa jam dan terbang semula ke Kuching pada hari yang sama pada pukul 7 petang. Dan beberapa hari selepas itu saya menerima khabar yang saya diterima untuk menerima latihan di bawah program penyampai ikon pada 2009. Dan ketika itu selepas diberi latihan beberapa bulan, diterima masuk di bilik berita RTM sebagai wartawan penyiaran. Kita buat liputan lapangan dan juga membuat liputan isu semasa dalam negara. Dan kerjaya sebagai wartawan penyiaran pada ketika itu sangat banyak membantu dalam penyampaian berita sebagai penyampai berita. Kerana kita nampak apa yang berlaku di lapangan, kita faham apa yang berlaku dan kita menulis laporan berita itu sendiri, dan itu membantu kredibiliti sebagai penyampai berita TV. Ya, betul. Itu bezanya kan. Kita bukan pembaca berita, kita menyampaikan berita. Perlu untuk memahami apakah antara konten yang perlu disampaikan kepada masyarakat itu berbeza kan? Betul. Dan juga penyampaian dia. Memang betul sebab dan saya rasa itu pun satu kepuasan peribadi sebenarnya. Kerana pada ketika itu saya sebagai penyampai wanita berita perdana wanita IBAN dari Sarawak yang pertama yang berjaya menguasai bahasa Melayu bukan sahaja dari segi bacaan tetapi juga dari segi penulisan sehingga diterima baik oleh rakyat Malaysia dan juga penonton berita perdana. Wow, itu dia. Itu dia, dua jalan kerjaya yang begitu berbeza membawa kepada satu kejayaan besar di Persada Asar 2024. Selepas ini, apakah impian ataupun apakah hala tuju anda, Peter Carlos Amin? Besar. Mana boleh? Ingatkan nak buka Instagram. 2 jam membalas mesej besar. Ingatkan nak buka Instagram. Buka Instagram, buka TikTok. Saya dah hampir tahap atau kemuncak kerjaya saya. Lagi sedikit dah. Tapi kita masih memerlukan sifu. Ya, sebagai seorang yang berpengalaman, saya rasa kalau bagi pihak saya, saya tak akan bercakap bagi pihak Carlos, tapi sebagai seorang yang dah melaluinya selama 15 tahun, mungkin bukanlah satu jangka masa yang sangat panjang, tapi 15 tahun itu banyak cerita, banyak pengalaman yang boleh dikongsikan. Lama tu. Dan pengalaman tu tak bermakna kalau tak dikongsi. Ya, setuju. Tak dikongsi, tak menjadi apa orang kata sebagai bahan tunjuk ajar yang berguna kepada masyarakat. Saya kira Carlos pasti boleh lah, beri kurang-kurangnya. boleh Berkongsi ilmu kepada pelapis-pelapis industri mungkin. No, so so saya akan adakan satu kelas setiap pelajar RM1,000. Satu sesi sahaja. Satu trofi dia menang RM5,000. Setengah jam, break 4 kali. Okey. Break 4 kali.
Carlos ni dia punya personality, setiap kali bertembung di bilik berita, dia memang peramah, dia memang banyak berjenaka dan saya kira itu yang rahsia awet muda dia. Ya. Sekarang sampai sekarang wajah tu sama je. Ya, saya rasa kalau bini dia tak paksa, dia pun tak simpan janggut. Betul tak? Betul tak? Bodohkan diri anda. Tapi itulah kalau bercakap mengenai masa depan kan, perancangan masa depan. Sekarang ni landscape media berubah, banyak berubah. Kita tahu didorong dengan pelbagai kemajuan teknologi AI dan ini mungkin memberi kesan juga kepada masa depan penyampaian berita ataupun penyampai berita manusia. Dan kita tak tahu peranan ini akan berubah kepada mungkin landscape yang berbeza dan ini memerlukan penyampai berita itu sendiri perlu berubah peranan mungkin kepada peranan lebih kepada menganalisis maklumat yang tidak boleh dianalisis oleh AI. Mungkin kita kena tukar. Teknologi. Kita kena jadi tenaga pengajar lah. Dan inilah dia dua rakan kita yang saya sangat bangga dengan mereka. Saya melihat kejayaan mereka selama saya di sini juga. Carlos, saya melihat kejayaan beliau di depan kaca TV, juga di belakang konti radio tapi juga di atas pentas. Saya ada melihat gambar-gambar yang kalau kita tular sekarang dia akan viral terus. Begitu juga dengan Terence. Saya sendiri melihat perjalanan karier Terence bermula dari bawah sehinggalah ketika ini kita berbangga bertugas bersama sebagai rakan perjuangan di RTM. Termasuk juga dengan Raja Sufi. Terima kasih. Kita ucapkan kepada dua pemenang anugerah Sri Angkasa yang hadir bersama dengan kita pagi ini dan sudi berkongsi sedikit tentang perjalanan kerjaya mereka. Dan inilah dia sumber inspirasi kepada semua penggiat seni tanah air di luar sana. Tak kira di mana anda berada, dalam media mana sekalipun, inilah berkat usaha bertahun-tahun mereka dan dedikasi yang berterusan. Betul, ini dia antara figura-figura hebat yang terus memberi inspirasi kepada kita semua, terutamanya pelapis-pelapis di RTM dan juga mungkin mereka yang berada dalam industri juga. Baik, terima kasih sekali lagi bagi anda yang menonton kami seawal jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. InsyaAllah esok kita akan bersama dengan rakan host yang lain. Sekian daripada saya, Raja Sufia Raja Arif. Dan saya, Terence Das. Tinggalkan biawak hidup anda. Oh ya, buang. Bye.